membincangkan, kalau kita lihat ada 3 bahagian, iaitu 1/3, 2/3 ataupun 3/3. Dan 1/3 malam ni lepas isyak sehingga pukul 12 malam. Dan ada yang berpertambah 2/3 malam ni daripada pukul 12 sampai pukul 3, dan 3/3 malam ni yang ke pukul 3 tu sampailah subuh. Jadi kita ni sama ada kita ni mampu bangun 2/3 malam ataupun 3/3 malam untuk membangun menunaikan solat tahajud ni bukannya mudah. Hanya Allah SWT yang memilih orang yang tertentu saja untuk bangun ni. Tapi bagaimana kita nak usaha untuk terus bangun istiqomah, dan inilah masanya di bulan Ramadan ni untuk train diri kita untuk terus istiqomah dalam tahajud dan hari-hari seterusnya. Walaupun esok dah habis bulan Ramadan, kita boleh still bangun tahajud. Jadi kat sinilah kita untuk belajar. Sebab apa? Kita ada kelebihan, kita boleh bangun sahur. Jadi bila bangun sahur ni, kita bangun awal. At least kita boleh praktis sebelum, setengah jam sebelum, 1 jam sebelum, untuk bangun awal, untuk kita bangun tahajud. Jadi sebelum tu kita tengok dulu apakah asbabul nuzul turunnya syariat untuk bangun tahajud malam ni. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila au zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila sanulqi alaikan qaulan saqila. Sadaqallahu azim. Nabi Muhammad SAW disyariatkan untuk bangun tahajud ni ketika mana puak Quraisy yang berkumpul di Darun An-Nadwah membincangkan bagaimana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, dan berita ini sampai ke telinga baginda. Baginda ketika itu baru kematian orang tersayang Sayyidatina Khadijah dan juga Abu Talib dan seterusnya peristiwa Taif. Ketika itu Nabi Muhammad SAW rasa gemetar dan takut dan rasa risau. Jadi Nabi Muhammad SAW menyelimutkan dirinya untuk menyelimutkan dirinya untuk bersendiri, menyendiri. Jadi turunlah surah Al-Muzammil ni, ya ayyuhal muzammil, iaitu bangunlah orang yang berselimut. Jadi kat sini Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW bangun solat tahajud untuk mengadukan kepada Allah SWT. Okey, sekarang ni kita nak berkongsi pula bagaimana kelebihan-kelebihan kita bangun tahajud ni. Sebenarnya banyak saja yang Allah nak bagi kita, cuma promosi. Hidup di dunia ni tak lama, sekejap je. Dalam 60 tahun, 63 tahun. Jadi kita ambilkan manfaat ni untuk bangun tahajud. Okey, yang pertama Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra seperti mana yang saya bacakan di awal tadi, yang bermaksud, dan bangunlah pada sebahagian daripada waktu malam serta kerjakanlah solat tahajud padanya sebagai solat tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkan pada hari akhirat di tempat-tempat di kalangan orang terpuji. Dalam surah Al-Isra ayat 79. Selepas solat fardu 5 waktu, solat yang paling afdal adalah solat tahajud. Jadi kat sini Allah nak mengangkat kita di kalangan orang yang terpuji ni, kita bangun tahajud. Kadang kita ni selalu inginkan puji-pujian daripada manusia, tapi sebenarnya kalau kita bangun tahajud ni, Allah yang memuji kita, pemilik segala alam ni yang memuji kita. Jadi itu salah satu yang pertama. Yang kedua, dapat memasuk syurga tanpa hisab. Rasulullah SAW bersabda, seluruh manusia akan dihimpunkan di suatu kawasan di akhirat, di kawasan daripada hari kiamat. Lalu kedengaran satu suara yang menyeru, siapakah di dunia yang telah meninggalkan tempat-tempat tidur mereka, yakni qiyamul lail? Lalu sekumpulan kecil orang yang bangun malam itu masuk syurga tanpa hisab. Selepas itu barulah dipindahkan oleh Allah SWT untuk dilakukan hisab kepada manusia, semua manusia. Riwayat Al-Bahaqi daripada Asma' bin Yazid. Jadi ini salah satu kelebihan. Kita tak perlu hisab untuk masuk syurga. Yang penting kita kena konsisten dalam melaksanakan solat tahajud. Kita ada 2/3 malam, 3/4 malam. Kita nak pilih yang mana. Jadi bergantung kepada kita usaha tak lama. Dalam dunia ni, kita cuba untuk konsisten bangun tahajud. Jadi bulan Ramadan ni kita kena ambil peluang supaya kita boleh
Yang ketiga, diampunkan segala dosa dan kifarah. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu berqiyamul lail kerana ia merupakan perjalanan orang yang soleh sebelum kamu. Qiyamul lail mendekatkan kamu kepada Tuhanmu, mengampunkan segala dosa dan kifarah di atas dosa-dosa, mencegah penyakit daripada bulan. Riwayat At-Tirmizi. Jadi kita hari-hari kita melaksanakan aktiviti harian, kan, mungkin kita ada dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar yang mana mungkin kita tak perasan. Jadi dengan bangun tahajud ni kita boleh memohon keampunan kepada Allah SWT supaya Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita sepanjang seharian kita bekerja. Yang keempat, diperkenankan permintaan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesungguhnya pada malam terdapat satu waktu tiadalah hambanya yang Muslim membetulinya dengan berdoa, meminta kebaikan kepada Allah kecuali dikurniakan kepadanya. Yang demikian itu pada setiap malam. Riwayat Ahmad. Jadi kalau kita lihat, Allah SWT dah turun kepada langit bumi pada 34 malam untuk mendengar rintihan-rintihan hamba-hambanya yang melakukan qiyamul lail, yang melakukan tahajud. Jadi kita ambil peluang untuk bangun 3/4, 2/3 malam ni untuk bangun, bermunajat, memohon keampunan kepada Allah SWT, berdoa untuk apa hajat-hajat kita supaya Allah SWT memperkenankannya. Okay, jadi itu antara-antara yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga firman Allah SWT. Selain itu ada juga kalau kita melakukan tahajud ni banyak kebaikan-kebaikan lain. Selain itu kita dapat mendapat pengawasan Allah SWT. Yang kedua, dikasih ahli ibadat orang mukmin, kata-katanya menjadi hikmah, wajahnya menjadi cerah di akhirat kelak dan menerima buku catatan dari tangan kanan. Dan banyak lagi. Jadi kita kena ambil peluang. Okey, seterusnya macam mana nak mudah bangun tahajud. Ni yang menjadi cabaran untuk kita yang tak pernah bangun tahajud ni, nak starting untuk bangun tahajud. Okey, saya akan bagi 5 tips bagaimana nak bangun tahajud dengan insya-Allah, cuba amalkan. Okey, yang pertama, betul-betul yakin. Perkara utama kita kena yakin bahawa kita boleh bangun malam. Itu adalah salah satu set minda dalam kepala otak kita ni, kita boleh bangun malam. Barulah kita akan terbit dalam hati kita, kita rasa syukur dan bazam mahu beribadah. Tadi kita dah terangkan tentang asbabun nuzul, kenapa turunnya tahajud. Yang kedua tentang kelebihan-kelebihan. Bila kita tahu itu semua, baru kita yakin bahawa kita nak bangun malam, kita nak grab opportunity, peluang-peluang yang kita ada ni untuk terus bangun istiqomah bangun malam. Yang pertama tadi yakin dalam kita boleh bangun malam. Yang kedua, kita berdoa. Doa mohon kepada Allah SWT untuk kita dipilih supaya kita boleh bangun malam. Selepas solat fardu tu kita berdoa bahawa kepada Allah SWT kita nak bertahajud malam ni, kita nak tahajud malam ni. Kita memohon kekuatan boleh bangun malam untuk istiqomah untuk mengerjakan tahajud ni. Okey, yang ketiga, kita apa dia? Kalaulah ni adalah tidur sebentar, sama ada sebelum zuhur ataupun selepas zuhur, 15 hingga 25 minit. Biasanya orang buat sebelum zuhur lah. Sementara waktu zuhur tu kita kalaulah sekejap 15 hingga 20 minit tu, biasa 10 minit pun okey. Jadi kita akan rasa segar. Bila kita kalaulah ni kita macam orang putih biasa buat power nap. Jadi kalau kita dalam Islam sebenarnya dah diajar dah. Ya Allah, aku niat nak awal 2-3 malam ataupun bangunkan aku ya Allah, hilangkan keseluruhan kepenatan supaya aku kuat untuk bangun ibadah kepadamu. Tu kalaulah. Okey, yang ketiga, makanan. Kita jangan makan seelok-eloknya. Makan awal sebelum pukul 7 malam. Biasa kalau macam saya makan petang tu dalam 6.30 pukul 5 malam. Lepas maghrib tu dah free untuk ngaji apa semua. Kita jadi bangun malam tu dah senang. Jadi kita kena elakkan makan berlebihan pada waktu malam. Nanti akan kita rasa penat bangun. Untuk bangun tu rasa penat, lesu. Okey. Yang kelima adalah amalan sebelum tidur. Yang ni penting. Jadi sebelum tidur biasanya kita bangun solat, baca dulu surah As-Sajdah, surah Al-Mulk. Beberapa 30 minit tu kita baca Al-Fatihah, ayat kursi dan 3 kul. 3 kul ni kalau kita baca tu dah sama dengan kita khatam Quran kan, satu Al-Quran tu. Jadi kita kena amalkan. Biasa
Al-Mu'ah sekarang ni kat negeri Johor, lepas Isyak tu kita dah baca. Jadi itu adalah salah satu amalan yang memudahkan kita untuk bangun malam. Jadi itulah antaranya 5 poin penting. Yang pertama, kita kena yakin bahawa kita boleh bangun malam. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah SWT supaya beri kekuatan untuk bangun malam. Yang ketiga, kita kena kailullah. Kailullah ni bangun tidur sebentar sebelum zuhur, 15 hingga 20 minit ataupun selepas zuhur, supaya kita dihilangkan kelesuan setelah bekerja. Yang keempat, kita kena jaga makanan supaya kita tidak banyak makan petang tu, malam tu, supaya kita boleh bangun malam. Yang kelima adalah amalan sebelum tidur tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan semua, kita ambil peluang dalam bulan Ramadan ni untuk kita berusaha istiqomah dalam bangun malam. Mula-mula memang susah, tapi macam kita dululah nak solat 5 waktu, mak bapak kita kena paksa kita kan. Hari ni nak paksa anak-anak berpuasa ni pun dengan latihan. Ada yang start puasa yang kan, puasa kejap puasa kejap tak puasa, tapi itu adalah latihan. Macam tu juga kita nak melatih diri kita dalam konsisten dalam bangun tahajud ni. Ada bangun, ada tak bangun, tapi kita kena mula. Kalau kita tak start, tak action, tak buat daripada sekarang, bila lagi? Jadi time-time PKP ni ada peluang, banyak masa yang kita boleh latih untuk praktis kita punya amalan. Kita kena grab banyak-banyak lah. Jadi kita sama-sama doakan semoga Malaysia selamat daripada COVID-19. Yang mana dah kena jangkitan tu, kita doakan semoga mereka cepat sembuh dan Malaysia akan sedia kala lah seperti mana. Jadi itu saja daripada saya, perkongsian berkenaan dengan bagaimana tips untuk bangun tahajud supaya kita sama-sama dapat istiqomah dalam melaksanakannya. Kita dapat berjumpa kan, InsyaAllah kita berjumpa dah di syurga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.